والخاتم لما سبق ونصير الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu Malaysia yang berbahagia, Datuk Timbalan Pengerusi Tetap yang kita kasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, yang amat berhormat Tan Sri Datuk Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Berakan Wanita UMNO Malaysia, Ketua Berakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Berakan Puteri UMNO Malaysia, yang saya tidak lupakan, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin, Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Johor, ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO, sidang para perwakilan, para pemerhati yang saya kasih sekalian. Yang berbahagia Datuk Timbalan Pengerusi Tetap, saya Zulkarnain bin Haji Kamisan, Ketua UMNO Bahagian Parit Sulong, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, menyatakan setinggi-tinggi penghargaan kerana diberi peluang untuk menyampaikan ucapan bagi menyokong ucapan dasar Presiden. UMNO Johor menerima tanggungjawab ini dengan penuh rasa keinsafan dan kerendahan hati. Yang berbahagia Datuk Timbalan Pengerusi Tetap, alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang amat berharga ini. Pertama-tamanya, UMNO Johor ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Timbalan Presiden yang telah berjaya mengekalkan jawatan pada pemilihan UMNO baru-baru ini. Tidak lupa tahniah kepada Yang Berhormat Naib Presiden yang telah diberi kepercayaan sekali lagi, dan juga kepada seluruh ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi yang menggabungkan antara muka lama dan juga muka baru. Dan sudah tentu tidak ketinggalan untuk mengucapkan setinggi-tinggi rasa kasih dan tahniah pada yang berbahagia Tan Sri Datuk Pengerusi Tetap dan juga Yang Berhormat Datuk Timbalan Pengerusi Tetap. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, walaupun Barisan Nasional tidak dapat menguasai 2/3 kursi parlimen, tetapi yang cukup kita banggakan, Parti Keramat UMNO tetap unggul sebagai sebuah parti untuk orang Melayu. Kita semua akui, bukan mudah untuk Barisan Nasional menubuhkan kerajaan yang ada pada hari ini. Barisan Nasional terpaksa menghadapi cabaran yang begitu getir. InsyaAllah, selagi kita berpegang atas prinsip yang jujur, yaitu mempertahankan dan memperjuangkan agama, bangsa dan negara, Allah akan tetap bersama-sama dengan kita. Musuh-musuh yang amat rakus, mereka menggunakan pelbagai helah dan tipu daya hanya untuk melihat parti kita tersungkur tercapai. Mereka seperti tidak mempedulikan lagi segala nilai, sama ada agama, moral dan juga akhlak. Undang-undang negara tanpa segan silu mereka langgar sewenang-wenangnya. Mereka bukan saja mengkhianati agama dan bangsa, malahan mereka juga telah sanggup menjadi pengkhianat kepada ekonomi negara. Mereka bukan saja memberi laporan negatif, malah menghasut pelabur-pelabur luar agar tidak melabur dalam negara. Pada hari semalam, dalam ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, ada menyebut tentang tindak tanduk kumpulan pembangkang yang menakut-nakutkan pelabur Taiwan yang hendak melabur dalam projek Rapid Pengerang, dan pelabur ini telah membatalkan hasrat mereka untuk membuat pelaburan. UMNO Johor amat kesal. UMNO Johor ingin tegaskan di sini, kerajaan tidak boleh membiarkan perkara ini berlaku, kerana kerajaan seharusnya mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas mereka. Mereka bukan saja mengamalkan politik yang tidak bersih, tetapi kini ekonomi negara pun hendak dimusnahkan. Kita sedar
Setiap cabaran ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ianya perlu ditangani dan ditangkis dengan kebijaksanaan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Musyitar, atas keinsapan inilah saya amat bersetuju dengan kesan yang amat berhormat Presiden. Jika kita mahu melihat orang Melayu dan rakyat terus menyokong kita, dan jika kita mahu pertahankan agama, bangsa dan tanah air, suka atau tidak, kita perlu kembali kepada perjuangan, asas perjuangan parti. Kerana ianya cukup jelas dan setelah sekian lama termaktub dalam Perlembagaan UMNO dalam pasal 3. Tetapi adakah kita semua memahami dan mendalami setiap perkara ini? Yang berbahagia Tan Sri Fungsi, kita tidak perlu memikirkan suatu seperti ingin menggapai bintang di langit. Kita hanya perlu kembali semula mendukung asas-asas perjuangan ini. Tidak kira sama ada kita sebagai pemimpin UMNO atau hanya sebagai ahli biasa, kita tanamkan dalam diri kita, jangan sesekali kita ingkar dan melanggar asas perjuangan ini. Seluruh ahli UMNO, seluruh rakyat akan sentiasa memerhatikan tindak tanduk dan juga gelagat kita, apa yang telah kita lakukan. Saya ingin mengingatkan barisan kepimpinan tertinggi yang ada pada hari ini, bahawa keputusan menentukan sesuatu dasar bukan ditentukan oleh kita yang di bawah, tetapi ia adalah tanggungjawab pemimpin yang telah kita pilih. Pemimpin inilah yang telah kita angkat, dan pemimpin ini jugalah yang telah kita amanahkan. Sebab itu yang berbahagia Tan Sri Musyitar, saya mohon janganlah sampai ada cuba mempertikaikan kesetiaan ahli UMNO di akal umbi jika parti UMNO ini gagal menggalas tanggungjawab ini. Lantaran inilah saya berharap sangat-sangat agar barisan yang ada di atas pada hari ini dan juga kepada seluruh perwakilan ahli-ahli UMNO, pemerhati, tolong lihat semula pasal 3 Perlembagaan UMNO. Lihatlah dengan mata kepala dan mata hati kita. Adakah apa yang kita lakukan sebelum ini telah memenuhi kehendak parti dan juga ahli? Sudah cukupkah tugas kita untuk memartabatkan agama kita? Adakah kita telah perjuangkan kehendak bangsa kita? Dan adakah kita telah mendaulatkan negara kita sendiri? Sebab itu kita perlu melihat semua perkara ini. Yang berbahagia Tan Sri Fungsi, seperkara lagi yang perlu kita sentuh dan diperhatikan dengan serius, adakah perkara dalam pasal 3.2 yaitu mengenai raja berperlembagaan. Sesungguhnya raja berperlembagaan adalah sebuah perlambangan kepada kedaulatan negara. Siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan raja-raja ini? Ya, memang kita tidak nafikan UMNO, PDRM, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan segalanya untuk mempertahankan. Tetapi adakah ianya cukup setakat ini sahaja? Hampir saban hari kalau kita baca di internet, Sultan dihina, Sultan dipelekehkan. Mana pihak berkuasa? Takkan saban hari kita nak lihat orang-orang UMNO berdemonstrasi? Saban hari kita nak buat beribu laporan polis. Sepatutnya PDRM di bawah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tindakan yang paling tegas ke atas keparat-keparat ini. Yang berbahagia Tan Sri Fungsi, sesungguhnya seluruh asas yang ada ini kita perlu dukung, kita perlu pahami dan dipraktikkan dengan penuh keikhlasan dan keberanian. UMNO Johor mahu agar asas-asas dalam pasal 3 Perlembagaan UMNO ini dipahami, bukan untuk kita menidakkan sesiapa pun. Kita beri jaminan kita tidak akan mengganggu gugat hak kaum lain yang telah sedia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tetapi yang amat berhormat Presiden, kadang-kadang kita pun rasa hairan kenapa agaknya mereka, terutamanya kaum Cina, begitu susah untuk menyokong Barisan Nasional. Kita boleh bayangkan sebelum ini kerajaan telah membelanjakan sejumlah peruntukan yang amat besar untuk memenuhi kehendak, keperluan dan tuntutan dari kaum Cina. Kita berharap ianya akan membuahkan hasil. Rupanya tidak. Perkara ini perlu diberi perhatian yang cukup serius oleh parti-parti gabungan dalam Barisan Nasional. Mereka harus memikul tanggungjawab untuk menetralkan kembali kemelut yang berlaku ini. Kita telah menunggu sekian lama
selama 5 tahun kita menunggu. Daripada tahun 2008 hingga tahun 2013, kita sentiasa menunggu mengharapkan hasil yang positif. Tetapi mereka tetap gagal. Dan yang semakin teruk, kita nak bandingkan dalam perayaan umum yang ke-12. Di manakah kesilapan dan kelemahan rakan-rakan kita ini? Mereka tidak boleh terus membiarkan perkara ini berlaku. Tolonglah, kembalikanlah sokongan kaum Cina kepada Parti Barisan Nasional. Apa yang kita mahu hanya berlaku jujur dan adil kepada perjuangan parti yang ditunjangi oleh Parti UMNO. Jujurlah kepada orang Melayu dan berikanlah pulangan dan kerjasama yang sewajarnya terhadap perjuangan kita bersama ini. Itu sahaja. UMNO juga tidak mahu selepas perayaan umum yang ke-14 nanti, parti-parti ini akan terus hilang dari persada politik tanah air hanya kerana tidak mendapat sokongan daripada kaum mereka sendiri. Ayo bangun. Kita yakin MCA dan gerakan mampu untuk bangkit dari kekusutan ini. Kita tidak mahu MCA, gerakan, MIC atau PPP yang bersikap seperti DAP atau PKR hanya kerana mereka mahu menjadi hero. DAP dan PKR sanggup berusaha untuk memusnahkan dan menghapuskan hak keistimewaan orang Melayu. Percayalah, UMNO Johor tidak akan sesekali membenarkan perkara ini untuk berlaku. Tolonglah wahai rakan-rakan komponen, selesaikan segera masalah yang ada, termasuk masalah dalaman parti. Kita akan pastikan bersama-sama pada perayaan umum yang ke-14, Barisan Nasional akan menang lebih bergaya dengan lebih 2/3. Yang berbahagia Tan Sri Muhyiddin tetap, kejayaan Parti UMNO menambah bilangan kursi daripada 79 kepada 88 kursi. Sewajarnya sudah menjadi contoh kepada parti-parti lain dalam komponen Barisan Nasional. Parti UMNO telah berjaya kerana keberanian untuk melakukan transformasi. Walaupun ianya kadang-kadang pahit, UMNO tetap melaksanakan bagi memenuhi tuntutan semasa dan keperluan rakyat. Kita mahu perkara yang sama juga akan dilakukan oleh rakan-rakan komponen kita. Kerana rakyat akan sentiasa membuat penilaian. Pemimpin adalah orang yang pertama sekali akan dinilai oleh rakyat. Pemimpin perlu menunjukkan contoh yang terbaik kepada rakyat. Kerana rakyat pada hari ini cukup bijaksana menilai antara intan atau kaca. Ini sebenarnya amat berkait rapat dengan soal kompas moral. Setiap pemimpin perlu mengutamakan soal integriti, soal akhlak, soal perlakuan, perwatakan dan apa saja yang melibatkan tingkah laku, bebas rasuah dan sebagainya. Ada juga yang boleh dipandang umum hendaklah menjadi utamaan untuk kita jaga. Bukan saja kepada pemimpin, tetapi ahli keluarga juga wajib menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat. Barulah rakyat dapat menerima kita sebagai pemimpin yang disegani dan parti kita akan terus dihormati oleh rakan dan juga lawan. Yang berbahagia Tan Sri Fungsi, dalam bahasa yang mudah, kita tidak membantu tidak mengapa, tetapi jangan sampai kita menjadi liability kepada parti UMNO. Kerana hanya nilai setitik akan rosak susu sebelanga. Pemimpin yang bersalah tetapi rakyat yang akan terima hukuman. Yang berbahagia Tan Sri Fungsi tetap, ini ada perkara yang amat penting kalau kita nak fikirkan. Kalau kita fikirkan soal penggunaan internet, dan Yang Amat Hormat Presiden pun ada menyentuh ketika ucapan semalam. Kadang-kadang kita berfikir, tak ada internet susah, ada pun susah. UMNO Johor bukan menentang atau bersikap anti kepada teknologi yang sedang berkembang pesat pada hari ini. Kalau kita nak fikir soal keburukan atau kebaikan, berjela-jela kita boleh huraikan. Ini ada satu maklumat yang Datuk Seri. Saya pun dapat maklumat daripada internet. Izinkan saya untuk membacanya. Tan Sri Fungsi tak dalam blog www.malaysianinsider.com oleh Muhammad Kamal bin Abdullah. Bekas Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Datuk Mazin Ibrahim mendakwa ada terdapat wang bertukar tangan dalam kes
Pulau Batu Putih sehingga menyebabkan kita kehilangan tuntutan pada tahun 2007. Kita kalah ketika kes ini dibicarakan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Saya lihat dakwaan ini bukan main-main. Saya memohon jasa baik Yang Amat Presiden sebagai Perdana Menteri agar dapat menyiasat dan memperhalusi kesahihan perkara ini. Ini soal maruah negara dan parti UMNO. Jika kita tidak boleh memandang enteng tentang dakwaan ini. Saya mahu penjelasan dan kebenaran. Jika benar dakwaan ini betul, ia merupakan satu pengkhianatan kepada kedaulatan negara. Saya yakin kebenaran ini pasti tidak akan kalah. Al-haqqu min rabbika wa la takum minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan dan janganlah kita tergolong dalam orang yang ragu-ragu. Bermula sejak Raya Umum yang ke-12 dulu, teknologi ini telah digunakan dengan begitu meluas. Kita semua tahu pihak pembangkang menggunakannya untuk menyerang parti UMNO, Barisan Nasional dan kerajaan. Akibatnya prestasi kita telah merundung dengan begitu teruk. Takkan kita nak biarkan begitu saja Yang Amat Presiden. Soal kita menangkis atau kita nafikan itu bab lain. Sekarang telah wujud persepsi yang negatif bahawa media arus perdana yang menyebarkan kebenaran dianggap sebagai satu pembohongan. Sementara media sosial yang menyiarkan pembohongan pula dianggap sebagai kebenaran yang konon selama ini kita sembunyikan daripada umum. Kita tahu mereka mensasarkan orang-orang muda. Ini yang menjadi kerisauan kita. Takkan kerajaan hanya berdiam diri sahaja. Kesannya cukup hebat Yang Amat Presiden. Bila tiba musim pilihan raya, anak-anak muda inilah yang akan pulang dan mereka jugalah yang menyebarkan dayah-dayah songsang dengan membenci pemimpin dan juga kerajaan. Mereka Datuk masa mencukupi. Yang terakhir, mereka bukan tahu jasa-jasa pemimpin kawasan mereka selama ini. Dan ada yang tidak pernah mengambil tahu langsung segala kebaikan yang telah pemimpin-pemimpin ini lakukan. Akhirnya mereka mempengaruhi orang lain untuk mengundi pembangkang. Setahu saya Yang Amat Presiden, kalau di negara China, negara Singapura telah melaksanakan kawalan dan tapisan, adakah kita hendak membiarkan diri sahaja? Yang berbahagia Tan Sri Musi tetap, UMNO Johor menyeru pihak kerajaan hendaklah memikirkan kaedah perundangan yang terbaik untuk menangani perkara ini. Jangan hanya kerana kegagalan kita mengawal akhirnya akan merosakkan apa yang kita bina selama ini. Saidina Ali pernah berkata, kebatilan terancang juga boleh mengalahkan kebenaran yang tidak terancang. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Muzi tetap dan para perwakilan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memastikan UMNO terus perkasa sebagai sebuah parti yang sentiasa membela agama, bangsa dan negara. Sebagai sebuah parti yang dihormati hingga ke peringkat antarabangsa, UMNO Johor menyokong sepenuhnya kesungguhan Yang Amat Berhormat Datuk Presiden bagi melaksanakan transformasi dalam parti UMNO dan transformasi dalam kerajaan. UMNO Johor sentiasa mendoakan dan menyokong sepenuhnya segala usaha-usaha ke arah perpaduan Melayu dan pengukuhan persaudaraan Islam tanpa mengira pahaman parti politik sekalipun. UMNO sejak sekian lama telah sentiasa terbuka ke arah ini. Kita sebagai pemimpin dan ahli UMNO perlu meletakkan kepentingan perjuangan murni parti melebihi daripada kepentingan peribadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Parti Keramat UMNO ini akan terus mampu untuk menghadapi apa juga cabaran dan akan terus menjadi tunjang untuk menerajui negara ini buat selama-lamanya. Dengan ini, saya UMNO Johor menyokong ucapan dasar Presiden dengan serangkap pantun. Burung tempua si burung nuri hinggap sebentar di tengah taman. Pemimpin gigih bijak bistari, UMNO takkan lapuk di telan zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.